Dia lah yang suruh pergi. Ayanda yang suruh pergi. Dia yang tengok iklan tu, dia kata korang pergi audition macam tu lah. Tapi rasa ini kena bagi tahu, ini satu secret dah sebenarnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah saya dapat memujuk pun kan, kebenaran pun kan, bukan senang kita nak ambil tahu cerita-cerita tentang kawan-kawan kita dalam industri filem, khususnya otai-otai otai-otai yang ada nama, yang terus saya namakan memang figura filem Malaysia lah. Figura filem Malaysia, orang yang antara yang terawal yang involve dalam industri filem Malaysia. Jadi kalau nak cerita bab jasa, bab karya, bab hasil kerja, kita jangan pertikaikan. Kalau dah sampai hampir 20 filem yang dihasilkan, maksudnya tentulah ilmu dan juga pengalaman sentiasa menjadi pengajaran dan juga menjadi inspirasi kepada anak-anak muda, pelajar-pelajar filem khususnya. Baik, hari ini saya bersama dengan Datuk Zulkifli M. Osman. Tok, nama penuh sebenarnya apa, Tok? Nama penuh Zulkifli bin Osman, OTHMAN. Adik kepada Aziz M. Osman. Aziz M. Osman, dia yang paling sulung, saya yang paling bongsu. Oh, jadi ada dalam kakak? 5 orang. Oh, 5 orang lagi lah. Yang lain semua perempuan. Oh, lain semua perempuan. Oh, okey. So Datuk involve dalam industri filem. Tak kira lah pelakon start daripada pergi audition tahun 75. Ush. Tahun 75 pergi audition satu filem. Tajuk Sayang Anakku Sayang. Shaw Brothers masa tu. Di mana tu? Shaw Brothers pergi audition dekat Bukit Bintang. Sekarang memang betul-betul Shaw dekat Brother punya office kat situ. Oh, okey. Betul-betul dekat Bukit Bintang tu. Sekarang dah jadi 7-Eleven. Atas tu memang dulu studio 7-Eleven Bukit Bintang 7-Eleven Bukit Bintang dekat sebelah McDonald tu. Yang ada 7-Eleven tu atas tu. Betul. Oh, itu dekat situ. Okey. Lepas tu masa tu memang dia kalau tak silap lah, dia keluar advertisement dekat surat khabar mencari pelakon kanak-kanak untuk sebuah filem. Jadi kita orang adik-beradik 55 sekali. 55 audition sekali. 55 sekali pergi. Lepas tu 55 sekali audition, 55 sekali dapat. 55 sekali dapat filem yang sama atau filem yang sama. Oh, okey. 55 sekali dapat. Jadi bila 55 sekali dapat tu, satu terpaksa ditolak. Sebab masa tu kakak 2 orang tu dia hampir-hampir sama sebaya. Jarak setahun aja. Jadi dia ambil seorang aja. Jadi seorang tu yang Suzana tu tak dapat. Jadi yang lain-lain yang 55, Rozana, Aziz, saya dengan itulah 4 orang lah dapat. 4 orang dah dapat. Waktu tu ayanda tahu ke tak tahu? Ayanda lah yang push. Dia lah yang suruh pergi. Ayanda yang suruh pergi. Dia yang tengok iklan tu, dia kata korang pergi audition macam tu lah. Tapi rasa ini kena bagi tahu, ini satu secret dah sebenarnya. Tapi secret ni yang kena bagi tahu ni. Rasanya kenapa kita dapat? Okey. Sebab dia punya audition tu, budak-budak yang datang tu ramai, beratus datang. Tapi bila budak-budak yang audition tu semua tak boleh keluarkan air mata. Oh. Jadi kita orang ni 4 ni 55 ni boleh keluarkan air mata. Tapi kenapa boleh keluar air mata? Itu yang nak tahu. Ini rahsia dia. Okay. Rahsia dia sebenarnya kita guna minyak cap kapak. Ayanda bagi tahu minyak cap kapak. Lepas tu kita dialog, kita pun lap sampai mata pun tak boleh buka. Meleleh-leleh. Sebab tu 55 kita orang dapat. Tips dia. Itulah mula-mula sekali. Lepas filem tu apa tajuk kan? Sayang Anakku Sayang tahun 1975. Director dia Jamil Sulong. Sebenarnya dia collaborate dengan satu director Hong Kong, Kueh Ching Hong. Maksudnya Datuk Yusuf Aslam pun kenal. Pasal hari tu dia Datuk Yusuf Aslam pun pernah mention Kueh Ching Hong. Dia juga yang buat cerita Jiwa Remaja dulu. Tapi menggunakan nama anulah Jamil Sulong. Umur Datuk? Masa tu umur saya 8 tahun. 9 tahun. 9 tahun baru darjah 3, 8 tahun, 9 tahun. Betul. Lah, waktu tu. Betul. Itu first film. Selepas itu dah start lah banyak berlakon dengan RTM. Masa tu Drama Minggu Ini.
Maknanya meletup je filem tu terus orang panggil lah. Lagi banyak berlakon daripada Aziz masa tu. Pasal Aziz masa tu di sekolah, dia fokus konsentrate sekolah. Jadi kita je lah selalu. Dia panggil kejap-kejap, Zul ni ada drama minggu ini, Zul ini ada drama radio nombor 5 pesaran 1, Zul ada siri untuk Keluarga Badul 5 episod. Drama radio, drama TV semua. Kita sajalah masa tu. Masa tu tak banyak kot budak-budak pelakon masa tu. Maksudnya berlakon ni sampai umur apa tu? Berlakon agak lama juga sebab rumah dekat dengan Angkasa Puri. Masa tu tak ada TV swasta, belum ada. Pantai Dalam lah. Duduk Bangsa. Di Bangsa. Angkasa Puri dah dekat Pantai Dalam. Betul. Lepas tu dah habis sekolah Bangsa, naik menengah pun sekolah dekat Kampung Kerinci sebelah je. Kan, sekolah Seri Pantai Kampung Kerinci. Habis sekolah naik basikal pergi Angkasa Puri. Hari-hari begitu. Lepas tu ada filem lagi, berlakon Loceng Maut, kemudian berlakon filem Setinggan. Itulah mula. Maksudnya filem yang berlakon saja berapa banyak waktu kecil-kecil? Ingat dah 10 filem ada? Tak, rasa dalam 5-6 dia adalah. 5-6 filem lah. 5-6 filem. Lepas tu dah start directing lah. Tak ada juga, berhenti sekejap. Berhenti tu on and off lah, pasal sekolah kat Seremban, sekolah teknik Seremban. Pindah ke sekolah 2 tahun. Sekolah asrama lah. Tapi berulang jugalah, kadang-kadang ada drama syuting kat Seremban pun ada. Form 4, Form 5 lah waktu tu. Betul. Form 4, Form 5. Masa tu Arik Karmani pernah panggil, Kamal Ishak pernah panggil. Untuk berlakon? Berlakon. Masa time sekolah lagi tu. Itu sekolah menengah tu betul. Habis tu lepas sekolah tu, itu yang macam mana boleh ambil keputusan aku nak direct? Lepas sekolah ITM. Okay. Masa ITM berlakon opah. Masih berlakon opah. Kemudian semasa belajar tu lagi, arwah Zain Mahmud, dia dulu bekas pengarah RTM. Dia dah pencen, dia buka satu company Teletrade. Dia offer untuk mengarah. Itu kisahnya. Dia offer untuk mengarah. Jadi sebelum dia offer untuk mengarah tu, memang dah bekerja dengan Aziz. Kan, dengan abang sendiri. Dia sendiri buat drama untuk Teletrade. Waktu tu Aziz dah mengarah. Aziz dah start mengarah. Aziz mengarah dulu. Okey. Tapi tak lama, lepas tahun je dia mengarah, dah kita pula mengarah. Tak jauh beza. Dah pergi apa semua kan. Tapi ikut Aziz lah. Ikut Aziz mula-mula buat director untuk dia, buat assistant untuk dia. Lepas tu masa umur 16 tahun pun dah tolong ayanda my father editing kat filem negara, pakai steam bag tu. So expose ni maksudnya memang dari kecil, remaja pun dah production, memang dah expose habis lah. Itu yang berani langkah betul-betul umur 18 tahun tu. 18 dah start direct dah. 18. Memang tak pernah sampai sekarang ni, tak pernah bekerja makan gaji. Memang tak pernah record lagi. Tak pernah. KWSP pun tak ada. Tak ada nombor KWSP pun. Okey, pencetus. Maksudnya first direct drama dulu. RTM dulu. First direct, collaborate 2 director. Aziz? No. Me and Zainal TJ. Zainal TJ. Arwah juga dah. Arwah, yalah. Zainal TJ. Itu drama RTM buat cerita Hantu Rayau. Hero dia Azman Abu Hassan dengan Bibiana Layola. Lama tu. Kemudian daripada situ macam mana boleh, selepas tu banyak lagi drama direct? Selepas tu buat lagi 3-4 lagi drama. Lepas tu TV station dah start buka. Kalau tak silap TV3 kot buka. TV3 buka, buat untuk TV3. Lepas tu waktu tu berapa tu? 17, 18 lah start. Waktu tu 18 start. First filem pun umur dekat-dekat 20. Dah nak masuk 20, dapat offer daripada Take One Production. First filem Mira Idora. Itu memang first product Take One punya. Itu dia punya first filem. Lah. Masa tu dia dah banyak buat drama juga. Take One. Adalah beberapa company masa tu, tak banyak company masa tu. Tak banyak. Drama swasta pun baru buka masa tu. Maksudnya daripada 17-18 ke filem tu memang berpuluh-puluh drama dah direct tu. Banyak dah buat. TV3 pun sempat sentuh lah. Sempat. Episod telemovie semua lah. TV3 masa tu dia Epic Express. Ingat lagi? Ya betul, dekat Bangsa tu kan. Betul. Masa tu kalau syuting memang edit sendiri. Edit dekat Epic Express lah, kat Bangsa. So Datuk sendiri yang edit sendiri. Sebab editor tak ada ke atau memang? Sebab agaknya dah biasa kot. Lagi satu, masa tu tak banyak editor.
betul lah. Editor pun nampak editor baru, Tony G. Tom pun ada edit. Betul. Masa tu. Waktu tu umur Datuk kan. Ada lagi tak kawan-kawan kita yang waktu tu yang aktif Sekarang ni? Soalan saya waktu itu, maksudnya umur 19-20 ada tak director lain yang begitu umurnya waktu tu? Tak ada. Masa start direct tu zaman itu Sahlan, Badul yang direct filem, Aziz Attar. Ini yang freelancer lah. Itu yang director masa zaman itu. Maknanya kita yang paling kecil lah masa tu. Tapi yang stesen TV banyak lah kan. Stesen TV banyak masa tu, producer TV station sendiri. Tapi diorang pun dia buat drama apa semua kan. Betul. Yusuf Muhammad semua tu RTM dulu. RTM punya Kak Lola semua tu. Okey, daripada drama macam mana yang boleh terjebak dengan filem tiba-tiba tu? Maksudnya dia offer ke, dia orang melihat apa ke, ataupun Datuk sendiri yang approach dia orang ke? Selepas kerja dengan Teletrade, dapat offer drama dulu dengan production luar. Jadi antara production luar tu Take One. Buat dengan Take One, kalau tak silap 2 drama, lepas tu dia offer filem. Kalau tak silap filem tu mula-mula orang lain kot agaknya, director. Pasal dia orang dah buat casting semua. Tapi bila dia offer tu, itu first filem dah jadi satu isu dah, konflik. Pasal casting dia orang dah confirmkan satu heroin tu yang jadi Mira tu, Mira Idora kan, yang jadi Mira tu. Habis kita pula jadi director, kita pula reject dia. Malah dia dah masa pelancaran pun dah pakai nama dia dah tu. Waktu tu. Kita tukar pula si Julia Rais. Habis tu masa tu. Tapi alhamdulillah feedback daripada penonton okey lah. Penonton sukalah Julia Rais. Memang Datuk bawa masuk. Ya. Tak, masa tu dia pun ada first filem dia berlakon dulu dengan siapa lah. Dengan Maaf Syam kot. Osman Afsyam. Tapi dia sikit je lah supporting kot. Itu yang itu dia punya first filem. Melihat kepada dia punya kemampuan. Ini first filem dia main cast lah. Masa Mira Idora tu. Selepas tu filem kedua tu? Lepas tu filem kedua juga, bukan? Tak, ini SV Production. Masa tu dulu SV Production ni dia memang dah bertahun dia distributor. Bangsanya ke? Lepas tu dia banyak buat filem Tamil. Yalah. Dan dia ada panggung sendiri dekat Samoa House. Dia offer kita dekat situ banyak filem dengan SV Production banyak. Buat filem Sahabat, buat filem Rimba Malam. Lepas tu yalah, kalau dia distributor mesti dia nak dia punya connection juga dengan satu company tu. Buat filem Kekasih Awal dan Akhir, Suci Dalam Debu, banyak SV Production punya connection. Masa tu dia punya executive producer dia Nagaraj. Naga. Lebih kurang berapa filem Datuk dengan dia? 4 filem lah. 4 filem dengan dia. Tapi kebanyakannya semua okey lah kan? Alhamdulillah semua okey. Setiap masa tu lah, tu memang setiap tahun festival memang kita top 5 lah. Memang top dicalonkan saja. Dicalonkan saja. Best director lah. Semua macam-macam lah. Kadang-kadang ada yang satu tahun tu ada 2 filem sekali. Waktu tu Aziz pun sama juga. Ada. Aktif. Aziz punya filem pun fight lah 2 orang. Fight lah 2 orang dekat festival lah. Selalu. Itu zaman kegemilangan waktu tu. Waktu tu pun belum 30 lagi rasanya umur. Belum. Memang tengah rancak betul lah. So lepas SV pula? Lepas SV dah banyak freelance lah, dah banyak offer lah. Sana sini company. Masa tu memang orang kata every month ada je offer drama dengan filem. Dah boleh start select lah. Sehingga dah kini, boleh memilih. Sehingga kini berapa filem ada? Last ada 14. Last MOX apa? MOX, Misi Operasi X. Misi Operasi X itu yang terakhir lah kan? Betul. Itu yang ke-14 lah. Impian Datuk sebenarnya Datuk nak filem macam mana lagi? Yang kalau aku diberi peluang lah maksudnya. Okey. Bila kita dah berumur macam ni, baru kita nampak sebenarnya apa yang kita nak. Pasal dulu tu masa kita buat banyak ikut apa yang producer nak. Betul. Itu beza dia. Itu saya setuju. Apa yang producer nak kita ikut. Apa yang budget producer nak kita ikut. Itu yang kadang-kadang tu bila dah umur macam ni baru kita terfikir yang kita nak buat ikut apa kemampuan kita yang sebenar. Betul. Jadi masa sebelum-sebelum ni buat dengan Kak Julie pun ada, Julie Dahlan ya, arwah jadi production
Julie Dahlan pun buat 2 filem ikut pada Kak Julie punya cerita asal. Kehendak producer banyak. Wan Nuraini kan, adalah beberapa producer tu kena ikut kehendak dia orang. Sekarang ni lah baru rasa macam nak buat memang cerita sendiri, apa kemampuan kita nak jadikan masterpiece. Kalau boleh filem itu biarlah jadi filem yang terakhir pun tak apa, asalkan filem tu memang ikut pada kemampuan sebenar. Datuk nak filem macam mana sebenarnya? Epic filem, action filem ataupun rasanya antara tiga. Sama tiga. Ada epic because I sebenarnya banyak juga selain daripada buat filem ni, di sebalik tu get involved banyak tentang warisan historical kan. Jadi timbalan presiden Malaysian Heritage Tourism Association, jadi banyak bongkar-bongkar semua ni sejarah-sejarah ni, sejarah pasal makam ke, pasal Melayu ke, pasal sejarah yang lepas lah. Jadi dah datang dia punya minat untuk nak buat filem epic yang macam tu. Okey, itu satu. Satu lagi maybe action. Pasal dulu masa shoot dulu pun memang banyak buat action, buat sendiri stunt. Dulu. Jadi teknik-teknik kaki tu semua dah. Memang kaki pernah patah riuk lah. Dua-dua kaki ni pernah patah, pinggang pernah ada problem, kepala pernah tergentak. Banyak juga dulu buat stunt. Buat stunt sendiri je? Buat stunt sendiri. Kalau tengok filem-filem lama tu, yang sujiran debu tergantung bangunan bernama tu, buat sendiri tu, tak ada kabel zaman tu semua. Director sendiri yang buat? Badar tahulah, Badar cameraman masa tu. Dia DP Badar kata, ui gila lah. Dia kata. Lepas tu itulah rasa pasal nak buat stunt sendiri. Pasal itu masa buat filem terbaru yang aksi pun rasa macam kita bila dah biasa buat stunt, bila kita tengok tu kita dapat rasa macam tak cukup lah. Yalah, pasal dah pengalaman aku sendiri pernah buat kan. Tiba-tiba orang lain buat, jadi macam tak sampai. Macam tak cukup lah. Tapi kalau kita nak buat sendiri dah tak boleh lah. Tapi kita tahu apa kita nak lah. Jadi satu mungkin filem action, filem tu, ataupun satu lagi filem komedi. Pasal ikut pada my kejayaan, banyak award menang atas filem komedi, ada atas filem komedi, atas drama komedi. Dulu-dulunya anugerah skrin ke, anugerah Sri Angkasa ke, filem ke, banyak komedi menang dekat komedi. So buat cerita komedi ni enjoy lah sikit. Kena pula sekarang ni kalau orang tengah pressure tension, penonton kita sekarang banyak pilihan, dia akan pergi benda yang entertainment, apa semua. Betul. So kalau diberi peluang antara tiga tu, yang mana keutamaan? Keutamaan tengok pada bajet. Tiga-tiga bajet berlainan. Sampai sekarang skrip memang tak dapat lagi. Skrip rasanya lebih baik buat sendiri. Lebih baik. Pasal skrip selalu dapat pun kita rombak balik. Semua filem tu bukan skrip sendiri. Bukan. Ada tak skrip sendiri? Ada yang kita rombak saja. Rombak saja, tapi bukan 100%. Bukan. Pasal ada yang kadang-kadang ikut kehendak. Macam tadilah kehendak producer. Producer nak macam ni. Kena pula masuk pula sponsor. Betul. Sponsor nak macam ni. Terpaksa ubah balik. Kadang-kadang filem dah siap, baru sponsor masuk pun ada. Tambah pula scene. Okey Tok, kita tengok pada industri filem sekarang. Apa pendapat Datuk tentang produk-produk filem Malaysia sekarang ini? Sebelum Covid lah. Sekarang ni zaman Covid ni. Sekarang kan sebelum Covid lah. Maksudnya masih rancak. Macam mana pandangan Datuk tentang produk-produk diorang itu semua? Sebagai seorang penggiat filem yang sangat aktif dengan produk-produk baru yang Datuk lihat, macam mana? Memang banyak beza dulu dengan sekarang. Tapi yang sekarang ni kita boleh nampak ada budak-budak baru yang kreatif. Dia boleh buat cepat, murah. Tapi sikit sebanyak dia spoilkan sikit kita punya standard filem. Sebab dia orang dah yang hilang sikit kalau kita tengok pasal semua benda nak cepat, semuanya nak ikut macam drama style. Macam filem luar. Jadi kadang-kadang dia punya jiwa tu dah tak ada. Benda yang asal, semua nak cepat, penting. Ini nak kena potong, ni nak potong, ni nak apa. Sekarang punya style. Kemudian disebabkan nak cepat, ditambah pula dengan kita tahu payment pun masih macam tu, tak naik-naik. Jadi no choice lah. Pelakon-pelakon pun berlakon pun ikut sekadar habis ni next punya, ataupun cari projek lain. Jadi the quality tu diorang tak fokus betul-betul macam orang dulu. Zaman dulu memang komitmen memang pelakon. Yes, dulu kalau kata 10 hari syuting, 10 hari lah diorang ada dekat situ. Dia takkan ambil kerja luar. Tak ada. Memang dalam kontrak dah ada tulis dia tak boleh ambil kontrak tempat lain. Sorry Tok, nak tanya, Datuk punya filem dulu berapa hari syuting? Sebulan? Sebulan.
memang paling minimum sebulan. Sebulan. Kurang dari itu memang tak ada lah maksudnya. Kurang pada tu Belas-belas lagi ada? ada juga. Ada juga. Yang special case lah maksudnya. Yang betul-betul budget low. Budget low memang kena buat cepat lah. Yang normal punya kata budget ada masalah. 30 biasanya 35 hari. 35 hari memang ni baru selesa. Itu betul tu kan. 35 hari. Tapi sekarang dengan cerita orang buat kadang-kadang 12 hari, 10 hari. Boleh, tak ada masalah. Tapi asalkan dia orang jaga pada dia punya dia konten dia tu ada soul, ada jiwa. Sekarang ni kita tengok habis macam tu je, tak ada jiwa. Jiwa dia tak ada. Tu beza dia jiwa je. Okey tu, last soalan. Panjang kan ni? 4 minit lah. Oh, hebat. Ni dengan dalam pada tak nak cakap dengan Half Syam sejam setengah saya bersembang dengan dia macam ni lah sikit. Okey tu, pesanan lah maksudnya kepada kalau ada pelajar yang menonton ataupun penggiat baru yang menonton ataupun ialah generasi yang akan datang kan. Ni Datuk Zulkifli Ahmad Osman bukan calang ni orang saya cakap hari ni biasa kan. So pesanan tu dan juga orang kata nasihat ke ataupun yalah apa yang Datuk nak bagi tahu. Penasihat menasihatkan semua yang involve dengan industri ke ataupun pengarah sahaja? Semua yang involve industri bukan pengarah. Okey. First kali saya pegang daripada dulu nasihatkan, walaupun dah naikkan ada beberapa nama yang kita dah naikkan pun sekarang dah jadi top lah. Betul. Selalu nasihatkan dia orang humble tu kan. Betul. Humble dulu rendah diri. Pasal bila humble dia orang boleh tahan lama. Bila tak humble lah kejap-kejap tu 4-5 tahun hilang lah. Humble. And then satu lagi kalau untuk pengkarya, tak kira lah pengkarya tu scriptwriter ke ataupun director ke, bertanggungjawab dengan produk itu. Kena bertanggungjawab. Kena bertanggungjawab pasal setiap produk itu kita pun dah pernah kita tahu basic dia adalah basic story kena act 1, act 2, act 3. Tu kena ada kan. Orang kata nampak pokok, panjat pokok, turun pokok. So maknanya is a message. Jadi setiap produk tu kena ada message. Bila nak sampaikan message, biarlah jujur untuk sampaikan message tu. Lain tu. Selain daripada itu, jangan terlalu ikutkan pada trending sampai lupa kita punya akar, asal usul kita, budaya kita. Saya dulu pun awal-awal mengarah lupa akar. Bila dah lama lupa akar. Dulu masa buat pun langsung tak nak kain batik ke apa, jangan. Malam scene malam pajamas kan. Ada lupa. So sekarang baru benda tu sangat penting tu Jadi tak salah lah budak-budak baru kadang-kadang dia eager sangat, dia rasa macam mana dia akan buat macam tu juga. Jadi kita ni sebagai orang yang dah pengalaman, kita bagi tahulah. Pasal orang luar kalau nak tengok filem kita, dia nak tengok kita punya akar. Dari segi pendidikan, ilmu pengetahuan untuk orang baru ni tu, macam mana pun dia orang menuntut belajar, tak kira lah dalam filem school, dia ambil degree ke, dia ambil diploma ke, dia ambil apa pun, okey, dia berbeza dengan pengalaman. Memang amat berbeza dengan pengalaman. Jadi sebagai contohnya macam sekarang pun adalah 2-3 kali diorang panggil untuk mengajar. Kan kita mengajar bukan mengajar student je, kita mengajar lecturer juga. Lecturer yang mengajar course filem. Dan kita kat situ pun kita dapat tahu yang banyak lecturer pun dia lack of tentang hal-hal pengalaman ni. Dia perlukan info tu daripada kita. Pasal dia orang dah cukup dah dari segi syllabus, dia punya modul memang komplit. Tapi bila pengalaman macam mana nak handle ni, macam ni nak handle ni, dia orang perlukan input orang-orang yang lama. Betul. Alright. So itu saja, terima kasih banyak